Aku lapar lah. Aku nak makan mie kari. Aku rasa macam nak makan cendol. Sedap cendol. Kan, tapi tak Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Okey, selamat pagi. Duduk. Terima kasih, cikgu. Korang semua dah makan ke? Belum. Tak breakfast lagi lah semua? Belum, cikgu. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar unit 3. Hidup bermoral, pemangkin kesejahteraan. Cuba buka buku teks awak tu. Unit 3. Buku surat berapa ni? 20. Oh, yang ni. Dah buka, cikgu. Dah buka Okey, cuba baca ramai-ramai. Apa yang dia tulis tu? Cara hidup bermoral. Bukan di sini. Apa yang dia tulis tu? Moral. Okey, apa yang kamu faham tentang moral ni? Buat baik. Buat baik. Apa buat baik tu? Bersedekah. Bersedekah. Lagi? Jujur. Jujur. Lagi apa? Amanah. Amanah. Tolong kawan. Tolong kawan. Senyum. Senyum. Salam. Wow, banyak betul. 3S, cikgu. Banyak tak benda yang bermoral ni? Banyak. Okey, apa yang benda yang tak bermoral pula? Bully. Boleh lagi. Hisap rokok, cikgu. Isap rokok. Mencuri. Mencuri. Tipu, cikgu. Lagi? Tak buat kerja sekolah. Tak buat kerja sekolah. Kamu Membazir. semua buat tak? Buat. So kamu ni bermoral lah. Ya. Bermoral. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, isu-isu moral. Apa yang kamu tahu tentang isu semasa tentang moral ni? Isu buli. Isu bully. Lagi apa? Dalam kalangan sekolah ni selalu ada isu buli sebab budak-budak ni kadang-kadang dia ikut tingkatan. Yang mana tingkatan atas tu akan buli budak-budak tingkatan bawah ni. Betul, cikgu. Betul. Hari tu, cikgu, ada senior suruh saya beri makan dekat dia. Ya? Kenapa Mas Kak cerita kat kami? Tak ada, saya lari, saya takut. Dia ada ni kot. Dia cakap jangan beritahu orang lain. Itu bully, itu bully. Betul-betul. Itu bully. Selalunya kalau bully ni kita kena bagi tahu kat siapa. Kalau macam contohlah kamu kena bully, kita kena bagi tahu kat siapa yang kamu tu kena bully. Ke kamu senyap je? Jangan senyap, betul? Betul. Kamu kena bagi tahu kat siapa? Cikgu disiplin. So cikgu disiplin boleh ambil tindakan, betul? Betul. Cuba baca, seorang-seorang baca apa yang ada di hadapan ni. Jenayah seksual dalam kalangan pelajar di Selangor meningkat. Jenayah seksual ni macam mana tu? Sexual harassment. Betul. Okey, dekat sekolah kita ni ada ke jenayah seksual? Saya rasa tak Ada, cikgu. Ada. Yang macam kalau cat warning tu. Betul. Kalau ada orang yang nak mengorak-mengorak kamu tu, itu termasuk dengan jenayah seksual. Yang kedua apa? 14,000 pelajar Ponteng bimbang gejala sosial meruncing. Diorang tak pergi sekolah, cikgu. Betul. Ada ke kat sekolah kita ni? Ada. Kenal ke? Dalam kelas kamu ni ada ke? Ada. Hilman. Betul. Betul ke dia? Tu mana dia datang? Dia tak datang hari ni. Okey, yang ketiga apa? Jenayah dalam kalangan pelajar masih membimbangkan. Betul. Contohnya ni, cikgu, ada orang bawa pop. Ya, siapa? Kamu kenal ke? Tak. Tak kenal. Tapi sekolah kita ke? Sebab lalu Tandas bau wangi, cikgu. Bau coklat, vanila, kopi. Takkanlah orang makan dalam tandas kan, cikgu? Betul. Tapi kan kamu tak boleh berfitnah. Kalau fitnah tu benda yang tak bermoral, betul? Betul. So kamu kena fikir positif. Betul? Okay. Seterusnya kita nak masuk ke pembelajaran kita. Okay, sebelum tu ketua kelas turun kejap boleh? Boleh. Okay, cikgu nak bagi ni traffic light ni. Wow, cantik. Okay, kat sini ada merah, kuning dengan hijau. Okay, kalau merah ni maksudnya tak faham. Betul. Kalau kuning maksudnya apa? Kurang faham. Kalau hijau apa? Faham. Okey, seorang akan dapat 3. Terima kasih, cikgu. Sama. Okey, apa yang kamu faham? Apa yang kamu nampak daripada slide ni? Apa yang nampak tu? Rokok, cikgu. Rokok. Asap rokok, cikgu. Asap rokok.
Apa? Merokok lah cikgu, rokok. Merokok. Okay, pernah tak kamu nampak orang merokok depan kamu? Pernah cikgu. Ramai kan? Ramai. Sekarang memang dah ramai orang. Okey, kalau tak isap rokok pun sekarang isap apa? Pot. Isap pot, vape. Betul? Betul cikgu. Okey. Sekarang ni dekat sekolah kita ni ada tak orang yang hisap rokok? Ada. Masa waktu balik sekolah cikgu kat dalam station bus tu ramai student isap pot. Betul? Ha. Okey, daripada tindakan ini kamu nampak bermora ke tak bermora? Tidak bermora. Tak bermora kan? Kalau tak bermora ni bagi kesan yang buruk ke baik kepada kita? Buruk. Apa faktor-faktor menyebabkan diorang ni isap rokok? Untuk keseronokan dunia. Pengaruh Rakan rakan dia. cikgu ajar. Pengaruh rakan. Lagi? Ni nak cuba cikgu. Rasa nak cuba. Masa ingin cuba perkara baru. Cikgu bagilah masa kita orang nak fikir boleh. Kamu nak fikir tentang apa faktor dia? Ha. Boleh. Nanti seorang-seorang datang ke bawah boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, saya bagi 1 minit untuk awak berfikir. Ibu bapa tak ambil kisah ni. Kalau kerja week kan dia orang promote tu tadi macam dia kata week tu boleh ganti rokok tanpa ambil tu sama bahaya je rokok macam kononnya orang yang ambil tu benda dia tapi ni sama je dia ada bedem Betul betul. Okey cikgu, kami dah. Kami dah berfikir cikgu. Dah kalau dah angkat apa? Ting. Okey, apa faktor-faktor dia? Saya dulu. Okey, boleh. Bangun. Okey, menurut apa yang saya faham, Mhm. macam kalau orang yang isap rokok ni selalunya disebabkan oleh dia disisih oleh ibu bapa. Ibu bapa terlampau sibuk bekerja sampai tak sempat nak pantau anak sendiri. Betul. Sebab tu dia kurang kasih sayang, kurang didikan agama, kurang semuanya. Jadi dia cari keseronokan dia dekat rokok. Dia kata macam kalau isap rokok boleh hilang stres, boleh seronok-seronok macam tu. Betul. Lagi siapa nak jawab? Saya Tadi kan nak cakap sebab ayah dia orang tak ambil tahu. Sebab kan mak ayah dia orang tak tahu, dia orang pergi dengan kawan. Bila dia orang pergi dengan kawan cikgu kan, kawan dia orang ajak dia orang isap rokok. Ni mesti jadi. Saya tahu lah kalau saya kawan dia orang. Sebab dia orang baik. Kalau dia orang jahat, dia orang ajak saya benda jahat. Betul. Kita kena pandai pilih kawan cikgu. Betul, kita kena pandai. Okey, Saya. lagi? Pada pendapat saya, mereka ni tidak memora dengan mengambil rokok adalah sebab pengaruh media sosial. Contohnya rokok ni dapat dikaitkan dengan pot cikgu. Ada media sosial yang promote pot cikgu. Dia cakap siapa yang nak berhenti rokok, ambil rokok elektronik. Sedangkan kesan dia sama. Ada pedem dalam dia. Ada nikotin dalam dia menyebabkan mereka terkagih. Sebab tu mereka tidak memora. Betul. Kamu semua ni betul. Yeay! Okey, saya nak tanya kamu lah. Kamu pernah tak nampak orang yang hisap rokok tapi buat benda yang berfaedah? Pernah. Pernah? Ha? Macam contoh? Macam contoh? Macam contoh kan cikgu? Bagi saya pun dia kata. Boleh. Dia tengah isap rokok kan? Tapi dalam masa yang sama dia tengah bersedekah. Ada ke? Ada ke? Ada ke? Sedekah ke? Tak ada ni cikgu, dia tipu ni. Okey, kita tak pernah nampak lagi lah. Okey, pernah ke awak nampak orang hisap rokok? Contohnya, saya tengah hisap rokok, saya baca Quran. Pernah ke? Alamak, betul. Setan pun confused. Betul. So, setan pun confused. Okay. So, maksudnya, benda yang bermoral ni tak memberi faedah kepada kita, betul? Betul cikgu. Kalau benda yang bermoral, bagi faedah tak kepada kita? Bagi. Kita tengok slide yang seterusnya. Okay, simbol apa tu? Dilarang merokok. Pernah tak nampak simbol-simbol ni? Benar. Selalunya nampak kat mana? Sekolah ada. Sekolah. Lagi? Permis makanan. Permis makanan. Hospital. Dekat stesen minyak. Nampak tak? Nampak. Okey, kalau kita tengok dekat stesen minyak ada simbol ni. Sebab apa? Sebab dekat stesen minyak tu, dia kan ada minyak. Aha. Jadi dia merupakan bahan yang mudah terbakar. Ya. Kalau
Rokok ni dia merupakan bahan yang boleh mengaktifkan. Ya, Betul. So memberi kesan tak kepada kita? Beri yang terbakar. Kita akan mati, betul? Betul. Ada banyak kes cikgu. Ya. Yang terbakar disebabkan kes rokok ni. Dekat mana? Dekat sini ke dekat mana? Dekat tempat lain. Dekat tempat lain. Dekat kita tak kan? Rasa cikgu. Kita baik kan? Baik. Okey, kita tengok yang kotak sebelah ni. Danger of smoking. Kesan-kesan merokok. Okey, cuba baca kat cikgu. Apa kesan-kesan merokok? Kesan yang pertama ialah sakit jantung. Sakit jantung. Lagi apa? Gigi menjadi kuning. Gigi menjadi kuning. Dah apa tu? Tulang menjadi rapuh. Ya, betul. Sebab apa? Sebab apa gigi jadi kuning, peparu, Bahan-bahan rosak? yang ada dalam rokok tu. Contoh bahan apa? Nikotin. Nikotin. Tak. So, Narkoba. selama ni yang kita duk bau tar dekat jalan tu boleh ke? Sama ke cikgu? Tak, saya tanya. Oh. Dia macam ni cikgu, nyantar dekat jalan tu. Mhm. Kita bau. Tapi bukan baunya macam berasap. Kimia. Yes. Jadi kita isap kan, nak Ya, kan? betul. Yang ni dia terus masuk ke jantung cikgu. Lepas tu Betul. Okey, kalau second smoker. Kamu tahu tak second smoker tu apa? Orang yang tak isap rokok ke? yang Betul. bau yang Yang menghidu tu. Yang tu lagi berbahaya ke ataupun orang yang menghisap Second lagi? smoker ni Second bahaya. smoker. kesian kat dia orang. Sebab apa? Asap. Asap tu kan. Diorang tak hisap tapi still bau asap tu, betul? Betul. Okey. Apa yang boleh dilakukan untuk mengelak perbuatan-perbuatan ni? Tegur cikgu, tegur. Tegur? Dia orang, Benda. tegur. Denda. Lagi apa? Kita boleh tangkap dia orang tak? Boleh. Kita sebagai pelajar, kita sebagai guru, kita boleh tangkap dia orang? Tak boleh. Siapa je yang berkuasa untuk tangkap? Polis. Pihak-pihak yang berkenaan. Betul. So kita cuma boleh bagi Teguran. bagi tahulah kan dekat polis. Okey. Cikgu, kalau macam diorang isap rokok daripada kecil cikgu kan, maksudnya dari sekolah kan, apa yang akan jadi cikgu bila diorang tua-tua nanti? Maksudnya diorang akan mati cepat ke? Betul ke cikgu? Betul. So kalau kita tengok kat sini, paru-paru rosak. Bila daripada kecil dia dah hisap rokok, so paru-paru dia makin lama makin rosak. So pernah tak kamu lihat apa tu video-video orang-orang yang merokok ni? Dia punya jantung dia punya gigi dia. Saya pernah tengok kat TikTok, dia sampai tak ada suara, dia kena pakai yang apa tu? Betul. Mikrofon. Oh, yang kena buat tu. Dia kena tepuk, betul? Betul, tepuk. Betul. Tepuk lupa. Lepas tu otak dia tu macam mana pula? Otak dia dah tak boleh berfikir panjang, betul? Okey, kita pergi ke seterusnya. Sebelum tu, faham ke tak bahagian ni? Faham. So senyumlah semua. Yeah. Okey, kita masuk halaman 26 dan 27. Cuba buka buku teks tu. Dah buka cikgu. Dah buka, dia tulis apa tu? Cara hidup Hidup bermoral. bermoral. Cara hidup bermoral. Tak bermoral. Betul. Cuba baca sikit apa yang ada kat atas ni. Sorang-sorang. Beradab. Bijak menangani stres. Lagi. Suka membantu. Ha. Berintegriti. Bersikap jujur. Menepati masa. Untuk yang cara hidup tak bermoral pula? Mencuri. Gangsterisme. Menipu. Membuli. Membazir. Melepak. Okey, macam mana beradab tu? Siapa nak jawab? Okey, cuba bangun. Ada pandangan saya. Kau awak nak ke depan. Ramai ni kawan-kawan awak tak dengar. Depan. Depan. Okey. Yeay. Pada pandangan saya, cara hidup bermoral bagi beradab ni, contoh kalau dekat sekolah kita jumpa cikgu, kita bagi salam. Itu Betul. menunjukkan pelajar itu bermoral. Dia dengan dia beradab.
kasih. Betul. Pandainya. Okey. Untuk bijak menangani stres ni pula apa? Hai cikgu. Boleh? Boleh. Okey, turun bawah. Hai kawan-kawan. Hai. Kan macam minggu lepas kan kita stres sebab ada kuis kan. So bila kita stres, kita kena buat benda-benda yang baik tau, benda-benda moral. So macam bijak menangani stres ni macam saya pergi jogging cikgu. Bila kita jogging kita lupa masalah. Itu Terima bermoral. kasih. Wow. Dapat faedah tak pergi jogging tu? Dapat. Dapat apa? Kurus. Dapat kurus. Otak Lagi jadi- dapat apa? Otak jadi cerdas. Betul, mental dan fizikal kita cerdas. Okey, ada lagi tak yang nak volunteer? Okey, boleh turun. Yes. Tepuk tangan sikit. Okey, saya nak bercakap daripada situasi harian saya kat rumah. Disebabkan oleh ayah saya polis. Jadi saya tahu. Ayah dia siapa tu? Polis. Oh. Jadi saya tahu pasal berintegriti. Sebab dalam pekerjaan polis, integriti tu adalah sangat penting. Kalau seorang polis tu tak ada integriti, maksudnya mudah-mudah je dia ambil rasuah. Betul. Tapi ayah saya berintegriti. Wah. Bermoral ni ayah kamu. Wow. Okey, ayah-ayah korang polis tak? Tak. Ayah dia je. Ayah dia je. So ayah korang tak berintegriti ke? Berintegriti. Berintegriti. Sekarang ni kita nak masuk cara hidup tidak bermoral. Cuba kita tengok membuli, melepak, membazir. Gangsterisme. Gangsterisme tu apa? Gangster. Minta duit orang. Kumpulan. Dia satu kumpulan yang akan meminta dekat orang lain tu secara kekerasan untuk benefit kepada mereka sendiri. Contoh macam ni cikgu. Kau bagi duit sekarang. Orang tu takut. Itu adalah gangster. Walaupun dia Betul. kecil, kalau dia ada ramai-ramai, dia tetap kumpulan gangster. Betul. Okey, kumpulan gangster ni ke yang rosakkan barang-barang dekat sekolah, kat awam? Dia ke? Bukan. Bukan. Tu biar Vandalisme lah. Vandalisme. Dia bermoral ke tak bermoral? Tak bermoral juga. Tak bermoral juga Pernah tak nampak orang-orang, okey, contohlah dekat sekolah kita ni ada orang rosakkan telefon awam. Ada cikgu. Ada? Saya telefon mak saya dekat sekolah tu. Public phone tu rosak. Dia Sebab? gantungkan tu. Dia gantungkan. Tak tahu lah dia baca tapi rosak. Saya nampak juga. Ada yang rosakkan pasu bunga sekolah, betul? Betul. Okey, untuk membazir ni pula, apa yang kamu faham tentang membazir ni? menghabiskan wang. Menghabiskan wang. makanan betul tak makan. Macam kamu ke? Dah. Tak Kamu semua baik, betul? Betul. Okey, lagi apa? Contoh-contoh membazir. Air dalam tandas cikgu. Tak Ya. tutup. Dekat sini ada tak tutup. Tadi kan cikgu tunjuk pasal rokok. Ya? Jadi kalau beli rokok tu dia adalah satu perkara yang membazir. Betul. Sebab memberi kesan kepada kita, betul? Okey, nampak kamu semua ni macam tak semangat. Nak main game tak? Nah. Okay, kita akan main game Kahoot ni. Wah. Pernah tak main? Pernah. Okey, cuba kamu masukkan pin ni. 6192908. Ramai dah kawan-kawan kamu masuk ni, cepat sikit. Okey. Berapa ni cikgu? Tulis nama kamu. So, saya boleh tahu kamu ni faham ke tak? Masuk. Masuk cikgu. Masuk Kita start, boleh? Boleh. Selesai cikgu. Aduh, dah start dah. Tak boleh buku-buku. Tingkah laku baik dan tingkah laku buruk. Okey, cuba. Macam mana? Lain tak ada cikgu. Okey. Apakah tindakan merokok adalah tindakan moral? Moral ke tak? Tindakan merokok adalah tindakan moral. Kita dah belajar dah tadi, betul ke tu? Jawab.
Jadi masa Oh, dia masa. sikit. Tengok ni kau itu. Okey. Buat dia panjang dia satu 30 second. Wow. Semua jawab apa tu? Semua jawab salah ke? Tak. Semua jawab betul ya? Ya. Kita pergi next soalan. Wow. Wow. Amalia di atas. Ya, saya. Okay, kita pergi ke seterusnya. Adakah membantu rakan anda merupakan tindakan yang baik? Baik ke jahat? Baik. Okay, korang pernah tak tolong kawan-kawan? Benar? Pernah Tolong Angkat buku. Angkat buku. Tolong makan. Betul. Okay, 5 saat lagi. Dah ke semua. Wow. Okay, kita pergi ke seterusnya. Wow. Wow, Nadia kat atas pula. Apa ni Amalia? Dah jatuh. Kadang kita di bawah, kadang di atas, cikgu. Baik. Apa tu buatan? Adakah perbuatan membazir merupakan moral yang baik? Baik ke tak ni? Salah tekan. Tapi kamu faham tak? Faham. Faham. Maafkan. Tak apa. Alamak. Alamak. Saya akan jatuh di bawah. Sama kita cuba. Wow, Nadia masih lagi di atas ya. Kita pergi ke seterusnya. Ali suka meminta duit daripada rakan-rakannya menggunakan kekasaran. Adakah tindakan di atas adalah tindakan bermoral? Bermoral atau tidak? Tidak. Tidak. Moral. Dia kena minta Dia dia. gangster dia. Sepatutnya dia kena cakap macam mana kalau nak minta duit? Boleh pinjam duit. Pinjam? Macam tu? Salah dengan nyawa. Mungkin lah macam tu, cikgu. Siapa yang salah ni? Ali. Hilman. Hilman tengok. Hilman tak datang. Siti kot tadi. Mungkin Marco. Okey, seterusnya. Wow. Masih di atas. Okay, siapa jawab betul ni, kita bagi hadiah lah Oh nanti. my god. Ada Cikgu belanja makan. Lagu negara aku tindakan moral. Wow. Kita nyanyi lagu negara moral kan? Moral lah. Patriotik. Semangat Betul. patriotik. Kita sayang akan negara. Yes. Bila nak habis ayat ni? Baik gini. Okey. Jawapan dia Betul. betul. Wow. Kenapa Haida tu? Wah, Haidar. Okey. Soalan terakhir. Berfikiran secara positif merupakan tindakan bermoral yang baik. Baik. Betul ke salah? Betul. 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 Kita tengok siapa yang menang. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Okay. Saya menang. Wow. Tepuk tangan sekali lagi. Wow. Seronok tak main ni? Seronok Nanti kita kelas seterusnya kita main lagi, boleh? Boleh. Wah, okay, tahniah pada Amalia, Nadia dengan Mai. Okay, kita nak tengok video sikit. Awak nak tengok video tak? Nak. Okay, kita tengok sikit YouTube. Okay, untuk video ni, kamu kena fokus. So, jangan sembang-sembang pula. Okay, nanti cikgu akan tanya apa yang kamu dapat daripada video ni. Boleh Faham, cikgu? Okey, tengok. Cikgu tak apa dengar lah. Oh, ya lah. Maaf cikgu.
daripada video ni? Ayah dia baik. Ayah dia baik. Apa Ayah yang ayah dia buat kat dia? Ayah dia bertanggungjawab kepada anak dia. Ya. Ya. Ayah dia buat banyak kerja untuk Betul, bagi cikgu. dia ada makan. Kenapa ayah dia menangis tadi? Ayah dia Sebab ayah dia tak mampu beri yang terbaik, yang sebetul-betulnya. Ayah dia tipu dia. Ya, ayah dia tipu dia, betul? Betul. So macam boleh kamu kaitkan dengan moral kita hari ni? Unit 3 kita. Ayah dia tu sangat bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Lagi? Ayah dia sanggup mengorbankan masa dengan bekerja lebih demi anak dia, pelajaran Pendidikan. anak dia, pendidikan. Lagi? Ayah dia tak putus asa cikgu. Dia berumur yang baik sebab ayah tak putus asa. Ayah dia tak dapat bekerja, dia bermohon-mohon lagi. Ayah dia tak give up cikgu. Tapi dia tipu tadi. Bermoral ke tak tu? Tapi dia tipu untuk benda yang baik. Menipu sunat. So dikira macam bermoral ke tak? Tak nak bagi anak. Tapi mungkinlah kalau dia tipu baik tu bermoral cikgu. Tak tahu Untuk tak cikgu. untuk faedah anak dia, betul? Cikgu, anak dia pun bermoral sebenarnya sebab dia menghargai ayah dia. Betul. Tak, I love daddy. Itu maksudnya bermoral dengan menghargai orang tersayang. Ayah dia pun bersyukur dengan keadaan. Betul. Video ni cikgu kan kita dapat tengok yang ayah kita sentiasa macam mana cikgu dia berusaha bekerja tapi kita ni sebagai anak kita kena hargai ayah kita. Kita tak boleh pandang rendah pada ayah kita. Tak kira lah ayah kita tu kerja apa pun. Betul. 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 Apa pandang minat lagi? Lagi Bagi saya kan cikgu, macam Ya. seorang ayah tu dia memang wajib berkorban untuk anak sendiri. Sebab ayah dia kena provide satu orang panggil macam seperluan. keperluan untuk anak-anak tu. Sebab anak tu dia kena jaga bagi pendidikan, bagi makan. Jadi memang wajar seorang ayah tu berkorban cari duit lebih untuk anak dia. Betul. Dan kalau kita kait dengan moral cikgu kan, dalam kehidupan seharian kita ni, kebanyakan kita melakukan benda yang moral. Contoh macam ayah tadi dia pergi bekerja. Bekerja tu buat benda yang moral. Ayah dia tak macam, mungkin ayah yang orang lain yang tak bekerja ataupun tak berusaha. Kerana ayah dia melakukan perkara moral yang baik. Dan dari video tu saya tak tahulah, tapi ayah dia tak merokok, so ayah dia bermoral. Ayah tak membazir-bazir Okey, wang. katakanlah ayah dia ni bekerja jadi pergi main judi. Bermoral ke tak? Tak bermoral lah kan? Sebab bagi duit yang haram betul kat anak dia. Betul. Okey. Banyak moral kita belajar dari tadi cikgu. Lepas tu- Saya rasa daripada video tu kami sebagai pelajar bolehlah apply kan tindakan yang bermoral pada ayah dia untuk kita di masa depan. Kita yang akan jadi ibu pun kena juga kan buat tindakan yang Betul. sama. Kamu sebagai anak pun perlu ikut moral-moral yang ditunjukkan oleh anak dia, betul? Betul. Cikgu kena hargai kedua Kena orang hargai tua. ayah. Yang kita kena hargai kalau sebagai pelajar kita tunjukkan keputusan Macam cemerlang. Kita tak putus asa, kita sentiasa berusaha macam ayah kita berusaha. Untuk membalas balik jasa. Kalau mendoakan doakan kebahagiaan ayah dan ibu kita, itu bermoral ke tak? Bermoral. Perbuatan baik. Yang tu senang je kan kita nak buat. Betul. Betul. Nanti lepas solat baca doa dekat mak ayah, okey? Okey. 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 Daripada video ni, cikgu nak tanya, faham ke tak? Kalau faham angkat hijau. Kalau tak faham angkat merah. Faham lah kan? Kita dah belajar panjang tadi pasal moral. So kenalah faham betul? Betul. Okey. Sekarang ni cikgu nak bagi aktiviti kat kamu. Untuk berjalan sikit lah. Aktiviti lakonan. Kamu kan suka berlakon-lakon? Suka kan? Okey. Kita buat aktiviti lakonan. Cikgu bagi masa untuk kamu fikirkan moral apa yang boleh kamu lakonkan. Boleh? Kira Ya. semua sekali lah cikgu. Betul. Dalam lakonan tu kamu kena ada moral yang baik dengan moral yang jahat. Boleh? Cikgu kira Ya. kita orang lakon, lepas tu baru tu pun kita terang kita punya watak dan apa yang kita buat jahat dan tidak. Betul cikgu? Betul. Okey, faham cikgu. Okey, cikgu bagi masa kat kamu, okey? Awak nak jadi apa? Saya jadi pengemis. Saya Betul-betul itu nama siapa?
Saya jadi ni lah orang yang bersedekah. Macam ni awak bagi sedekah dia, lepas tu saya dia dia ambil duit. Lepas awak bersedekah kat dia. Boleh. Saya tak boleh lagi lah. Boleh. Okey, ini duit Saya jadi pengemis buta ke? Boleh. Sebab saya Kalau tak awak tak nampak. buat saya marah tau. Dia Sebab awak boleh bekerja. ada tindakan yang bermula, contohnya bersedekah. Tapi curi. Cikgu tanya macam ni, tindakan saya tak bermoral, saya tak baik. Saya pengemis buta tapi saya menjual tisu. Saya masih lagi berusaha. Bermoral. Wah. Saya jual ni tisu lah. Okey, kat situ. Awak curi duit saya ke awak curi tisu saya? Saya curi dua-dua lah. Semua apa yang ada kat awak semua dicuri. Boleh boleh. Awak Lepas tu awak tolak saya tau. Ada macam macam awak nampak awak baik. Awak apa tu? Lepas tu awak lari, pang saya Saya nampak. Saya tolak awak. Dia kata awak peluk dia sabar. Ini ujian. Saya peluk dia? Tak ada. Macam ni macam saya nak bagi duit dah. Dia macam tunjuk macam boleh cakap, boleh cakap. Kita ni telah kena kasih situ tau. betul lah ini kita awak kena betul. Dah berbincang ke? Dah. Dah boleh buat? Boleh. Okey. Ni tisu. Cikgu ni tisu tak cikgu? Okey, saya duduk kat atas Okey. Ni saya tekan. Ni saya tak. Tisu. Saya kita kena cari dekat untuk letakkan duit. Nak awak letak duit kat sini. Boleh. Duit kat Awak kena buka spek lah nak, awak buta. Sebelum itu saya akan terangkan watak-watak kami. Saya sebagai orang jahat, dia sebagai Orang baik. orang baik, ini sebagai pengemis buta Yang jual tisu. yang jual tisu. Pada satu hari, Masrin sedang berjalan-jalan. Dia ternampak seorang pengemis buta yang sedang menjual tisu. Masrin berasa begitu kasihan dan memberikan sedekah kepada pengemis. Oh nak beli saya nak tolong saya tu beli. Kena satu. Ambil lah adik. Saya ambil satu ya. Maka Masrin pun telah berjalan pulang untuk mencari makanan untuk dibawa pulang. Tiba-tiba ada seorang penjahat sedang berjalan di situ. Penjahat itu telah mematikan Masrin daripada jauh bahawa Masrin telah memberi duit kepada pengemis buta itu. Tisu. Apa yang buat tu? Apa yang buat ni? Kenapa ni? Kita kena sabar ni juga. Tisu. Duit awak dicuri. Tak apa, kita akan laporkan kepada pihak berkuasa. Hello? Polis? Dekat. Ini ni satu. Ya, ada orang rompak pengemis. Setelah kejadian itu, Masrin yang sebagai seorang penyedekah itu memujuk pengemis buta untuk terus bersabar menerima ujian. Sekian, terima kasih daripada lakonan kami. Tentu kami akan terangkan apa pengajaran kami dapat dan apa watak-watak kami dengan lebih lanjut. Okey. Sebagai seorang manusia, kita kena sentiasa tengok sekeliling kita. Banyak orang perlu kita bantu. Contoh macam pengemis tadi, kita kena tolong dia. Walaupun dia pengemis, dia tetap berusaha. Dan kita ni sebagai orang yang sihat walafiat, tak ada masalah, kita kena bantu dia, tolong dia. Contoh kita tolong dia, kita beli tisu dia. Walaupun tisu dia 20 sen, tapi tak salah untuk kita beri lebih dan untuk kita bersedekah pada dia. Awak pula. Okay, lepas tu kita sepatutnya dalam kehidupan ni kita kena sentiasa bermoral. Walaupun macam mana sekalipun kita kena bermoral. Contoh macam tadi, kita dah nampak pengemis itu dah buta, tak ada duit pula. Jadi kita kena bermoral dengan jangan mencuri duit dia. Sebab itulah hanya makanan untuk harian dia. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sekian, terima kasih. Boleh tak? Sebagai manusia yang kekurangan upaya tadi, saya dapat simpulkan bahawa walaupun kita ni kurang upaya, tapi kita masih lagi kena berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kita jangan jadi macam pencuri tadi, tak baik. Ya, sekian, terima kasih.
Bagus lakonan kamu tepuk tangan. Yeay. Okey. Kamu faham tak apa yang kamu lakonkan tadi tu? Ke Faham. tengok skrip je? Tak faham. Lepas tu faham tak apa yang kita belajar hari ni, moral ni? Faham. Tak ada yang kuning, tak ada merah Tak ada. Tak ada, semua hijau je. Ya. Okey. Moral ni perlu ke kita letakkan dalam diri kita sepanjang hidup kita? Perlu. Bukan dalam sekolah je kita perlu bermoral, betul? Betul. Sebab apa? Sebab apa kita kena bermoral sampailah kita mati? Bagi hidup kita tenang, cikgu. Betul. Supaya tiada berlaku macam jenayah-jenayah tadi ya. Sebab tu kita Betul. kena bermoral, cikgu. Kita kena jadi manusia yang bertanggungjawab. Untuk melambangkan. Okay, kalau contohlah, kalau kamu ada moral ni, ramai orang nak berkawan kan dengan kamu? Ya, betul. Betul. Ramai orang nak berkawan dengan kamu. Kamu tak ada musuh, betul? Betul. Betul. Okey, sekarang ni saya nak tengok kamu punya refleksi, apa yang kamu faham tentang moral ni. Saya cikgu. Boleh? Saya bangun dengan cikgu dah. Okey, apa yang saya faham tentang moral yang kita belajar hari ni, iaitu moral ni ada dua. Ada moral baik dan moral jahat. Dan kita sebagai manusia, kita kena buat yang baik je. Kita kena elakkan buat yang jahat. Kita jangan terima hasutan kawan-kawan ke, orang-orang ke pasal benda jahat. Kalau benda tu benda tak betul, kita kena kaji dulu, kita kena baca betul-betul. Betul tak benda tu? Betul. Kalau benda salah, kita jangan buat. Kita kena buat yang baik dan jangan buat yang buruk. Supaya nanti sampai kita mati, hidup kita tenang. Kita tak ada masalah, kita tak stres, kita dapat lakukan benda-benda seharian dengan baik. Contoh kalau kita tak merokok, kita tak ada masalah jantung. Kita tak pergi hospital hari-hari. Nanti kita mati pun mati dengan tenang, tak mati sebab sakit jantung. Betul. Itu dari saya, cikgu. Betul. Okey, Nat ada ke? Saya pula cikgu. Okey, cuba bangun. Menurut apa yang saya faham daripada kelas hari ini, saya dapat rasa yang perbuatan yang tidak bermoral itu sememangnya tidak membawa faedah kepada sesiapa sahaja. Sebabnya sebagai contoh cikgu buka sendiri tadi, isap rokok. Isap rokok tu kita dapat lihat orang yang isap rokok pun tak ada faedah, orang yang second smoker pun tak ada faedah juga. Betul. Jadi kita kena jauhi diri daripada orang yang tidak bermoral, sebab daripada perbuatan tidak bermoral dia secara tidak langsung kita pun jadi tidak berfaedah dan kemungkinan besar kita pun boleh terpengaruh daripada perbuatan mereka. Itu je saya faham. Okey, bangun. Dapat saya simpulkan daripada jawapan kawan saya masing dengan Nadia, dapat saya simpulkan bahawa daripada pembelajaran kita hari ini, kami dapat belajar kepentingan bermoral dalam kehidupan seharian. Kami dapat membezakan cara hidup bermoral, cara hidup tak bermoral. Lepas tu kami juga dapat membezakan, kami dapat mempraktikkan macam mana nak jadi seorang insan yang bermoral. Contohnya kami buat lakonan tadi. Berdasarkan lakonan tadi, kami boleh apply dalam kehidupan kami juga. Okey, cikgu. Okey. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanyalah. Kalau lah awak ni pergi kedai kan, lepas tu awak beli makanan. Contohnya beli coklat. Okey, cashier tu check duit, check barang-barang tu harga semua, dia bagilah duit kat awak baki. Tapi baki dia terlebih sikit. Maksudnya baki awak tu sepatutnya RM10, tapi dia bagi RM20 sebab warna nak sama kan? Okey. Lepas tu awak nak bagi balik kat dia RM10 ke ataupun awak ambil buat balik? Bagi balik. Bagi balik. Kalau siapa yang ambil tu dia bermoral ke tak? Tak bermoral. Tak bermoral. Itu adalah menipu. Betul, dia tak jujur, betul? Betul. So awak kena bagi balik. Macam mana cara untuk awak nak bagi tahu kat dia, kata dia tu bagi lebih dengan cara yang bermoral sikit? Cik, tadi saya beli harga dia RM10 kan. Saya bagi RM20. Sepatutnya baki saya RM10 bukan RM20. Betul. Cakap baik-baik, cikgu. Cakap baik-baik. Bukannya bergaduh, betul? Woi, ni duit ni lebih. Macam tu. Bukan. Awak Tak boleh. Tak boleh. Okey. Itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Nanti awak tutup kan? Okey, baik, cikgu. Sekolah tak ada ke hari ni? Kita tak ada kerja sekolah. Yeay! Kerja sekolah. Yeay!